السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. وبعد. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita sambung bab pertama daripada kitab Manusia dan Islam. Bab pertama menceritakan tentang hakikat manusia. Kita perlu kenal apa hakikat kita sebenarnya. Dan apa pula bila kita kenal apa yang perlu kita buat. Manusia sentiasa mencari, mengkaji tentang hakikat dirinya. Kerana naluri manusia tu memang macam tu. Dia nak tahu kita ni asal daripada mana, daripada apa. Begitu. Tapi sekadar akal manusia sudah pasti tidak akan mendapat jawapan yang benar tentang hakikat kejadian manusia. Kerana bukan manusia itu yang menjadikan manusia. Nak tahu hakikat kejadian manusia ini, kita kena tanya kepada pencipta manusia itu. Yang mencipta manusia itu sahajalah yang mengetahui tentang hakikat manusia ini. Manusia ini dicipta daripada apa? Dan Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang maha mengetahui akan kejadian, hakikat kejadian diri manusia itu, kerana Allah adalah penciptanya. Firman Allah Ta'ala, Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya? Allah yang mencipta segala makhluk ini, sudah tentulah Allah yang lebih mengetahui. Sedang dia amat halus urusan tadbirnya, lagi amat mendalam pengetahuannya. Jadi Allah yang menciptakan semua makhluk ini, Allah lah yang lebih mengetahui tentang hakikat makhluk ini, termasuklah manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia, maka dialah yang mengetahui asal usul kejadian manusia, kelemahan-kelemahan manusia dan kesempurnaan manusia. Dan dia yang mencipta manusia ini, Allah itulah yang tahu tugas apa yang patut dipikul oleh manusia ini, risalah apa yang patut dibawa oleh manusia ini. Semua itu Allah yang lebih mengetahui, pasal dia yang mencipta manusia ini. Pasal itu kita hidup ini, kita kena berpegang pada panduan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia mencipta kita. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu di dalam Al-Quran melalui lisan rasul-rasulnya. Kita nak tahu hakikat manusia ni, kena tanya Allah. Macam mana nak tanya Allah? Maka Allah lantik para rasul. Allah turunkan kalamnya. Macam kita sekarang Quran lah.
untuk beritahu kepada manusia apa yang Allah nak beritahu pada manusia ni melalui lisan para rasul. Rasul itulah yang menceritakan Allah beritahu manusia ni begini, sifat manusia macam ni, kejadian manusia begini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu manusia ini dicipta daripada dua unsur. Pertama unsur jasmani, yang kedua unsur rohani. Siapa yang boleh cakap benda ni? Rasul tu je lah. Rasul tu tahu daripada mana? Tahu kerana dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun manusia biasa ni boleh tahu ke? Kita ni daripada unsur rohani, unsur jasmani tahu? Tak tahu. Tak tahu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu manusia ni daripada dua unsur, unsur rohani dan juga unsur jasmani. Kita tengok yang pertama unsur jasmani. Al-Quran menceritakan secara terperinci tentang proses kejadian manusia, sama ada manusia yang pertama iaitu Nabi Adam ataupun zuriat keturunan Nabi Adam ini. Bahawasanya mereka ini ada satu perkara yang sama daripada Nabi Adam dan juga zuriat dia, iaitu ada unsur jasmani. Ada unsur jasmani. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memberi beberapa istilah untuk menunjukkan kejadian Nabi Adam. Antaranya minal ma', daripada air. Jasmani manusia ni Nabi Adam ni daripada air. Termasuk jasmani kita ni lah nanti. Daripada turab, minat turab, daripada tanah. Air, tanah. Sulalatin min tin, daripada pati tanah. Minat tinil lazib, daripada tanah tin yang liat dan sebati. Makna daripada air, daripada tanah. Macam itulah. Baik. Adapun kejadian zuriat keturunan Nabi Adam ini pula, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dengan istilah ajinnatun fi butuni ummahatikum, janin-janin dalam perut ibu kamu. Ini keturunan ni, keturunan anak Adam ni. Tak ada macam tadi daripada air, daripada tanah, tak ada. Dia terus pergi apa? Dalam kandungan, janin dalam kandungan. Sulalatin mimma'im mahin, zuriat keturunannya daripada pati air yang hina, daripada air mani. Daripada air mani dah keturunan ni. Wa qad khalaqakum atwara, telah kami menciptakan kamu berperingkat-peringkat, kan? Bermula darah, lepas tu gini, lepas tu jadi daging, kan? Tulang, macam itulah. Berperingkat-peringkat. Itu kejadian manusia. Kejadian manusia yang merupakan keturunan Nabi Adam AS. Nutfatan fi qararin makin, daripada nutfah ataupun air benih, iaitu mani tadi. Macam itulah cerita dia. Izaman, ada tulang, ada alaqah, ada mudghah, ada izaman tulang, ada lahman. Peringkat-peringkat tadi itu. Akhirnya sempurnalah manusia. Jadilah manusia. Ringkas saja nak cerita bahawa unsur jasmani manusia ini dicipta daripada tanah. Tanah yang mana? Yang ada di bumi lah, tanah ni. Daripada tanah ni. Walaupun ilmu sains dapat membuktikan memang manusia ni asalnya daripada tanah, tetapi kebenaran itu kita pegang bukan kerana kajian saintis tu, bukan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang beritahu. Ini kena jaga. Saintis pun kata memang betul. Dia tengok manusia ni sifat dia banyak sama dengan yang tanah, Maka saintis pun kata betul manusia ni daripada tanah. Contohlah. Jadi kita pun percaya memang betul manusia ni jasmaninya daripada tanah. Kita percaya ni kerana apa? Kerana saintis cakap ke? Ataukah kerana Allah beritahu? Kita percaya kerana Allah yang beritahu. Adapun saintis ni dia beritahu kebetulan sesuai dengan apa yang Allah beritahu, maka kita terimalah. Tapi kalau saintis tu dia buat kajian, dia kata tak ada daripada unsur lain, kita tetap percaya, yakin dengan apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itulah perkara-perkara lain. Bila Allah dah tetapkan sesuatu perkara, kemudian ada orang lain buat kajian, kebetulan kejadian tu pula, kajian yang dia buat pula tak sama dengan apa yang Allah beritahu,
Kita nak pegang yang mana? Kita kena pegang yang Allah beritahu. Adapun kajian manusia ni kadang-kadang betul, kadang-kadang tepat, kadang-kadang tidak tepat. Gitulah. Baik, habis. Oleh kerana ni baru dia nak masuk ni. Oleh kerana asal kejadian manusia itu dari unsur jasmani, iaitu daripada tanah, maka segala keperluan hidup kita yang bersifat jasmani ini asalnya pun daripada tanah. Juga bersifat macam tanah itulah. Keperluan jasmani kita ni disebabkan kita daripada tanah, keperluan hidup kita pun bersifat dengan sifat tanah ini. Pasal tu tuntutan dan keperluan hidup manusia yang bersifat jasmani terkumpul dalam 3 perkara pokok: makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, kediaman dan keamanan. Inilah 3 benda yang dicari oleh manusia. Makanan minuman ni asal daripada tanah juga. Pakaian perhiasan macam tu juga, yang berunsur tanah, jasmani. Kedamaian, kediaman, bukan kedamaian, kediaman. Kediaman dan keamanan. Ini pun yang bersifat jasmani, yang kita boleh tengok, kita boleh pegang, kita boleh cari. Kita boleh cari. Allah Subhanahu Wa Taala 3 kata, 3 penting ni, 3 benda ni lah yang penting. Okey, habis. Maka dia kata kat sini, tidak keterlaluan sekiranya dikatakan bahawa kilang-kilang industri di dunia ini tidak terkeluar daripada menyediakan tuntutan dan keperluan jasmani manusia semata-mata. Yang habis orang buat kilang ni, buat ni, dia nak apa? Dia boleh cukupkan apa? Dia hanya menyediakan keperluan jasmani manusia. Boleh ingat? Ni kilang, semua kilang yang ada kat dunia ni. Untuk apa? Untuk memenuhi keperluan jasmani manusia sahaja. Sedangkan manusia ni ada 2 unsur, jasmani ada, rohani ada. Semua yang kita tengok ini untuk memenuhi tuntutan jasmani semata-mata. Maka manusia yang hanya mengakui unsur jasmaninya sahaja dalam hidupnya, itulah yang disebut sebagai manusia kebendaan. Manusia yang hidup dia hanya mencari benda ni untuk unsur jasmani ini, maka manusia itu dipanggil manusia kebendaan. Kerana apa? Kerana manusia itu tidak lebih daripada benda, sama dengan benda. Tidak lebih, tidak rendah daripada manusia. Sepatutnya manusia ni yang menjadi tuan kepada benda, tapi dia terbalik, manusia tu jadi hamba kepada benda. Pasal itu dipanggil manusia kebendaan. Manusia kebendaan ini yang hidupnya hanya nak memenuhi unsur jasmani ni, manusia kebendaan ini adalah manusia yang ingin mahu kekal di dunia. Mereka diumpamakan dalam Al-Quran sebagai anjing yang sentiasa termegah-megah dalam keadaan menjelirkan lidah. Sama ada dihalau atau dibiarkan, dia tetap menjelirkan lidah dan termengah-mengah. Gitu. Ini orang yang hina. Manusia yang hanya sekadar kat hidup ni mencari unsur jasmani saja, nak memenuhi keperluan jasmani, manusia ni akan hina. Akan hina. Baik. Allah. Islam didatangkan kepada manusia ialah untuk memelihara manusia supaya kekal dalam tahap keinsanan bertepatan dengan kedudukan yang ditetapkan oleh perlembagaan ilahi. Tapi Islam ni datang untuk apa? Untuk menjaga kedudukan manusia ini. Jangan sampai jatuh lebih hina atau sama macam haiwan. Pasal tu Allah lantik Rasul, turunkan risalah, kitab, supaya manusia ini yang merupakan sebaik-baik kejadian makhluk ini tetap dalam tingkat yang tinggi. Maka nak jaga kehebatan manusia ini, kedudukan yang Allah dah beri, kebaikan yang Allah dah beri ini, kita kena guna Islam. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Islam bahawa unsur jasmani serta tuntutan dan keperluan jasmani atau kebendaan itu hanyalah sebagai jalan atau wasilah kepada unsur rohani. Jadi Islam tak tolak. Islam tak tolak
keperluan jasmani ni. Islam tak tolak. Islam tak ada kata haram kamu jadi orang kaya, haram kan, tak ada. Islam tak tolak keperluan jasmani. Memang manusia memerlukan keperluan jasmani ni, tetapi dia perlu kepada keperluan jasmani itu bukan kerana keperluan jasmani, bukan kerana kebendaan itu, tetapi sebagai wasilah untuk menyempurnakan unsur rohani manusia. Boleh faham? Ni semua benda yang kita cari ini bukan kerana benda tu kita nak. Kita nak dia jadi alat untuk kita memenuhi unsur rohani yang merupakan sifat yang paling hebat dalam manusia itu. Kita cari kereta tu bukan kerana kereta tu semata-mata, tapi kita nak cari kereta tu untuk memudahkan urusan kita supaya kita dapat memenuhi unsur rohani kita. Gitulah, duit kita cari, harta kita cari, itulah tujuan dia. Untuk mencapai kedudukan rohani. Jadi semua kebendaan ini adalah wasilah kepada unsur rohani. Jasmani atau kebendaan hanyalah alat. Dia sebagai khadam ataupun sebagai kenderaan bagi mencapai matlamat rohani atau kerohanian. Itulah. Lepas tu dia letak ni mula-mula supaya kita tahu kita ni ada jasmani. Memang kita perlu cari jasmani. Keperluan jasmani perlu cari. Tapi bukan kerana dia. Kita cari dia kerana kita nak gunakan dia sebagai alat untuk kita memenuhi unsur rohani. Boleh. Jadi unsur jasmani ni daripada bumi lah, daripada tanah ni. Apa yang kita tengok ni semua unsur jasmani. Yang kedua, unsur rohani. Adapun tentang unsur kerohanian, maka Al-Quran menegaskan, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apa kata Allah? Muka surat 8. Kemudian apabila aku, iaitu Allah sempurnakan kejadian manusia ni, kejadian Nabi Adam ni, maka aku aku tiupkan padanya roh daripada ciptaanku. Ni manusia ni. Ini ada lebih ni. Dah siap, jasmani dah siap, maka Allah tiupkan roh daripada ciptaannya. Maka oleh kerana itu hendaklah kamu sujud kepadanya. Allah perintahkan kepada malaikat. Baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa Allah meniupkan daripada rohnya pada jasmani Nabi Adam alaihissalam. Begitu jugalah dengan jasmani zuriat Nabi Adam alaihissalam. Baik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tak ceritakan pada kita macam mana cara, macam mana kaifiat Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan rohnya itu ke dalam jasmani manusia ni. Allah tak cerita. Yang itu menjadi keistimewaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tak perlu mencari. Akidah yang benar dan terjamin selamat ialah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan daripada rohnya dengan cara atau kaifiat yang layak dengan keagungan, kemahasucian dan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikutlah. Kita tak perlu guna akal, tak perlu paksa akal nak mencari jawapan tu. Macam mana Allah tiupkan rohnya kepada manusia? Tak perlu nak cari. Baik. Kalau kita cuba cari, maka kita telah menganiaya akal itu. Sebab akal memang tak mampu nak fikir benda ni. Habis. Daripada nas yang dibentang tadi, terbuktilah dengan jelas bahawa manusia dicipta daripada dua unsur. Tadi jasmani yang berpunca daripada tanah, yang kedua dari unsur rohani. Kan Allah tiupkan roh ni yang berpunca daripada urusan ketuhanan. Roh tadi kan urusan Tuhan tadi, macam mana dibuat, macam mana, itu kita mana tahu. Jadi ada dua. Jasmani daripada tanah dan unsur rohani yang berpunca daripada urusan ketuhanan. Baik. Cantuman daripada dua unsur yang berbeza dan berlainan tabiat, berlainan sumber dan berlainan arah dan matlamat, terciptalah makhluk yang bernama insan ataupun manusia.
dengan kekuasaan dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Boleh ya? Tanah jasmani sumbernya lain. Rohani sumbernya lain daripada ketuhanan, bersifat kudus. Maka makanannya pun pasti berlainan. Makanannya pun pasti berlainan. Tadi jasmani, semualah yang kita tengok tu, itu untuk keperluan jasmani. Rohani ni macam mana pula? Keperluan rohani, tuntutan rohani. Sebagaimana unsur jasmaninya mempunyai tuntutan atau keperluan, perlu makan, perlu minum, perlu tempat tinggal, perlu keamanan yang sesuai dengan tabiat kejasmaniannya, maka demikian juga unsur rohaninya mempunyai tuntutan dan keperluan sesuai dengan tabiat kerohaniannya. Sebagaimana tuntutan jasmani berpunca daripada tanah, dan demikian jugalah tuntutan rohani ini pula berpunca daripada alam ketinggian dan kekudusan yang bersifat ketuhanan. Ini terangkum pada akidah, akhlak dan pengabdian. Makna apa benda makanan rohani ini? Makanan rohani ini ialah akidah, akhlak, apa ini? Pengabdian, peribadatan. Kan? Itu semua itu adalah makanan rohani. Ringkasnya ialah Islam. Ringkasnya makanan bagi rohani apa? Islam. Dalam Islam tu kan ada akidah, ada syariat, ada akhlak. Ringkasnya Islam. Boleh? Bertepatan dengan hakikat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa agama Islam ini adalah fitrah semula jadi manusia. Apa satu Islam ni dikata agama fitrah? Pasal Islam ini sajalah yang dapat memberi makanan untuk unsur rohani kita. Ini bererti kejadian manusia daripada tiada dan menciptakan pula agama Islam supaya menjadi panduan hidupnya sebagai cara hidup yang lengkap sempurna sesuai dengan tabiat semula jadi manusia itu sendiri. Ada unsur jasmani dan ada unsur rohani. Yang boleh beri keterangan tentang dua unsur ini, jasmani rohani, ialah Islam. Kalau kita tolak Islam, maka pasti manusia itu akan jadi manusia kebendaan. Itu kata Islam ni agama semula jadi sesuai dengan tabiat penciptaan kita. Keindahan dan kesempurnaan insan. Benda senang cuma dia tulis-tulis tu kan, jadi panjang. Kesimpulan, kita ni ada unsur rohani, ada unsur jasmani. Dua-dua perlu kepada makannya, perlu kepada keperluan. Baik. Allah Subhanahu wa taala menegaskan manusia ini, insan ini sebaik dan seindah-indah kejadian, fi ahsani taqwim. Apa itu maknanya? Iaitu keindahan yang dikendaki adalah keindahan dalam kedua-dua unsur. Manusia ini fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik kejadian apa? Kejadian jasmani pun sebaik-baik dan kejadian rohani pun sebaik-baik. Ini ingatlah. Bentuk lahir jasmani manusia memang indah dan sempurna, lahir jasmani ni. Bentuk keindahan ini secara langsung adalah daripada ciptaan Allah. Tetapi keindahan dalam bentuk lahir sahaja diistilahkan sebagai al-khalq. Dalam Al-Quran diistilahkan sebagai khalq. Itu belum menepati keindahan dan kesempurnaan insan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita hanya melihat kepada keindahan jasmani saja, maka kita belum mencapai kesempurnaan manusia itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keindahan dan kesempurnaan insan memerlukan pembentukan keindahan rohani yang diistilahkan oleh Al-Quran sebagai al-khuluq. Tadi tadi baris atas, khalq, kejadian. Adapun untuk rohani ini dipanggil khuluq. Kha itu baris depan, ataupun al-khuluq. Samalah. Apa itu? Keindahan. Khuluq ini yakni keindahan yang akan meletakkan manusia ini benar-benar pada fi ahsani taqwim. Khuluq ni akhlak itulah. Kita kata macam akhlak lah, bukan betul pun. Tanpa ada khuluq ini,
dan keindahan rohani, maka manusia akan jatuh ke taraf yang paling rendah dari segala yang rendah. Jadi kita perlu kepada kejadian jasmani. Memang dah baik dah kejadian jasmani ni, dan kita ada satu lagi keperluan yang perlu kita cari, iaitu al-khuluq, iaitu makanan keindahan rohani bagi manusia. Untuk mendapatkan keindahan rohani ini, maka usaha itu diserahkan kepada manusia supaya membentuk kerohaniannya atau kepribadiannya itu mengikut acuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, manusia hendaklah meleburkan unsur kerohaniannya ke dalam acuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia cerita, jadi bila kita tahu rohani ini perlu kepada makanan, makanannya macam mana? Makanannya kena ikut acuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kata Islam lah. Tadi dengan ringkas katanya Islam. Khuluq baik. Kesimpulannya, walaupun manusia diciptakan dari dua unsur yang berbeza dan bercanggah, tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki unsur dan undang-undangnya telah mencantumkan kedua-dua unsur tersebut dalam satu bentuk kejadian yang dinamakan manusia. Tadi jasmani daripada tanah dengan rohani ini disatukan, jadilah manusia. Kegiatan kedua-dua unsur tersebut hanya akan dapat melukiskan ciptaan seni hidup yang indah dan bernilai jika berpandukan acuan yang ditetapkan oleh Maha Penciptanya. Jadi manusia yang hebat ini, ciptaan yang hebat ini, dia akan menjadi lebih hebat, lebih bernilai kalau manusia itu ikut acuan, panduan yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa panduan daripada formula ataupun kaedah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta ini, maka sudah pasti akan melahirkan lukisan hidup yang tiada seni, yang tidak bernilai bagi mengisi tamadun manusia. Dia nak cerita apa tuan-tuan? Kita ni nak membina tamadun manusia ini, maka kita kena pastikan kita beri keperluan untuk jasmani dan juga keperluan untuk rohani. Kalau kita cuba membangunkan tamadun kemanusiaan ini, kita cuba membangunkan negara ini hanya sekadar memikirkan tentang jasmani sahaja, pasti tidak akan berjaya. Tidak akan berjaya. Maka kita perlu pastikan dalam pembangunan negara ini, unsur rohani yang paling penting itu tidak diabaikan. Bukan bila ada masa baru ikut Islam, bukan. Kalau ada masa baru semayang, bukan. Bukan dah pergi haji baru nak tutup aurat, bukan. Hidup ini akan jadi hebat kalau kita jadikan panduan Allah Subhanahu wa taala ini sebagai acuan panduan dalam hidup kita. Dalam Islam ini ada panduan untuk jasmani kita. Kemudian nak pakai apa, jenis kain apa ni semua, itu diserah kepada manusia. Islam hanya datang memberi dasar. Kalau berpakaian, tutup aurat, habis. Itu ialah dasar. Kalau lelaki tak boleh pakai sutera, lelaki tak boleh berhias dengan emas. Itu. Lepas tu macam mana nak buat pakaian? Ada collar ke apa, belanga apa, yang belanga apa, teluk belanga, ikutlah ambil bahasa. Kan senang. Tapi ada unsur rohani, itu pun Allah tetapkan. Itulah Islam. Dalam Islam tu ada unsur dasar untuk jasmani kita dan ada hukum hakam untuk rohani kita. Jadi kalau kita amalkan Islam, barulah manusia yang hebat itu akan kekal hebat dan nampaklah memang betul manusia ni merupakan penciptaan makhluk Allah yang hebat. Tapi kalau dia tinggalkan agama, tinggalkan Islam, dia akan menjadi manusia yang tunduk kepada dunia kebendaan semata-mata. Dia akan jadi manusia yang paling hina, lebih hina daripada binatang. Masa tu gelaran PhD ke, datuk ke, Tan Sri ke, apa ke benda ni semua, ilmu yang dia belajar tidak akan memuliakan manusia itu. Pasal dia tolak Islam. Pasal tu Islam ini penting benar-benar menjadi
panduan dalam hidup kita. Bukan sekadar kita baca, bukan. Kita baca, kita tahu untuk kita amalkan, untuk kita laksanakan. Kita ni pula Allah ciptakan manusia ini ada musuhnya. Siapakah musuhnya? Unsur tadi, maka unsur rohani ataupun sudut kerohanian itulah yang menjadi tumpuan iblis dan syaitan. Musuh tadi siapa? Iblis dan syaitan. Iblis syaitan ni, kita manusia ni jasmani ada, rohani ada. Iblis syaitan ni tumpu kat mana? Dekat unsur rohani tadi. Dia tumpu dekat unsur rohani. Perang habis-habisan diisytiharkan oleh iblis, bukan bagi memusnahkan jasmani insan, tetapi untuk memusnahkan unsur rohani yang menjadi hiasan kepada akidahnya, akhlaknya dan juga ibadah serta pengabdiannya. Jadi syaitan musuh dia kat mana? Tempat tumpuannya mana? Ialah rohani. Bila dia tak beribadat, akidah dia tak betul, maka rohani dia habis rosak. Itulah kerja syaitan, merosakkan kerohanian. Inilah yang sewajibnya disedari oleh manusia tentang hakikat permusnahan manusia yang abadi. Kalaulah rohani ni dah musnah, maka manusia itu dah tak ada nilai. Perjuangan musuh manusia yang tidak mengenal jemu dan bosan itu akan menyesatkan. Kan kita kata dia telah disesatkan. Sesat tu yang mana? Apa benda sesat? Tangan tersesat ke? Kaki tersesat ke? Badan tersesat ke? Baju tersesat? Bukan. Tersesat kepercayaan rohani dia. Maka musuh itu akan cuba menyesatkan, menyelewengkan, menipu dan mengelirukan manusia daripada hakikat yang sebenar dalam 3 perkara pokok. Yang rohani tadi apa? Akidah, akhlak dan juga pengabdian. Tadi jasmani pun ada kan? Apa benda yang kita cari? Makanan dan minuman, lepas tu pakaian, lepas tu kediaman dan juga kedamaian. Itu untuk jasmani. Pakaian kan, kereta itu termasuklah. Ada. Adapun rohani ini ialah akidah, akhlak ni termasuk syariat lah semua, dan juga pengabdian, penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang akan dirosakkan oleh musuh ni, iaitu iblis dan juga syaitan. Manusia diciptakan dalam bentuknya yang indah dan sempurna sejak awal kejadian. Perbicaraan tentang asal mula kejadian atau ciptaan manusia bukan suatu perkara yang tunduk kepada bukti-bukti berasaskan kepada percubaan dan pemerhatian panca indera saja. Ini kerana secara keseluruhannya masalah asal kejadian manusia merupakan masalah sejarah yang tidak dapat dipraktikkan padanya metod pemikiran dan daya pengamatan batin. Gini tuan-tuan, asal kejadian manusia ni daripada apa? Boleh fikir ke dengan akal? Tak boleh. Pasal bukan manusia tu yang cipta manusia. Tak boleh. Akal ni tak boleh nak fikir. Jadi yang boleh beritahu asal kejadian manusia ni hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada orang buat kajian seperti mana kajian teori Darwin kan, dia kata manusia ni daripada apa asal kejadian? Daripada monyet. Siapa dekat sini yang mengaku asal kejadian dia daripada monyet? Angkat tangan. Angkat tangan. Tak ada. Tak percaya. Jadi walaupun dia buat kajian dia tetap ditolak. Dia kata asal kejadian manusia ni evolusi daripada monyet berangkat berubah, akhirnya jadi manusia. Maka pandangan itu kita tolak. Kita hanya ambil pandangan yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habislah bab pertama. Adapun dalil-dalil nak menolak teori Darwin ni, tuan-tuan bacalah sendiri. Kita baca sakit kepala apa tak? Baik, habislah bab yang pertama. Masuk bab yang kedua, manusia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.